اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال في موضع آخر أقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita iftitah majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim yang dikasihi Tuan Haji Muhammad Nazri bin Muhammad Saad, pengerusi Qaryah Surau Diri Jumaat Al-Ikhwan, yang dikasihi Cik Nordin Saleh, Timbalan pengerusi Qaryah Surau Diri Jumaat Al-Ikhwan, para pegawai surau, ahli-ahli jawatan kuasa surau, ahli-ahli jamaah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan waktu untuk bersama-sama berada dalam majlis yang penuh barakah ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung muzakarah kitab Munyatul Musalli yang dikarang dan dihimpunkan oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Dawud bin Abdullah Al-Fatani rahmatullahi alaih. Dan kita sambung muka surat 13. Baris yang ke-11 daripada bawah tu. Dan setengah ulama dan setengah hukama bahawasanya sembahyang itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat rahmati Allah, pada kesempatan yang telah lalu kita telah membicarakan tentang kelebihan solat ini diambil daripada solat-solatnya para malaikat di langit-langit dan solatnya para rasul, dan bagi orang yang soleh, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan bagi mereka dua syurga, iaitulah syurga yang di dunia dan syurga yang di akhirat. Syurga yang di dunia itu ialah orang yang dapat memandang Tuhannya ketika salat,
Dan disebut lagi di sini, dan setengah hukama bahwasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Kemudian maka disimpankan. Kita sambung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan setengah hukama bahwasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Kemudian maka disimpankan akan 12,000 itu pada 12 perkara. Di sembahyang ni banyak dia punya kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilatnya. Disebut sampai 12,000. 12,000 tu Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui apa perkara yang ada dalam 12,000 itu. Tetapi ulama kita nak sebut kata banyak. Tapi yang banyak-banyak tu untuk jaga kesempurnaan sembahyang tu, tengoklah 12 perkara. Itu maksud dia. Jadi 12,000 tu banyak. Di antara kelebihan-kelebihan sembahyang tu, apa yang kita nak jaga dalam sembahyang tu, kita sembahyang tu dapat 12,000 perkara. Tapi nak dapat sempurna sembahyang tu, tengok 12 perkara. Yang ni nak tengoklah macam apa ni, kita kata kita jaga kereta. Kita ada kereta, kita jaga kereta. Tapi nak bagi betul-betul jaga kereta, jaga dekat mana? Jaga enjin lah. Contoh macam tu lah. Tapi nak jaga kereta tu kena jaga semua lah. Tapi yang paling penting tu jaga enjin. Contohnya macam tu lah. Tak tahulah, saya pun tak tahu. Betul jaga enjin. Saya kena tanya orang peloton juga ni. Jaga enjin kan. Jaga enjin tu yang paling penting lah. Jaga enjin tu jaga apa? Jaga minyak hitam, jaga minyak power steering, kan? Jadi itulah poin penting itulah untuk kita ambil berat supaya sembahyang kita tu sempurna. Yang lain-lain tu penting juga, bukan tak penting. Tapi ini yang antara yang muallif kita, yang pengarang kita kata, tengok ni 12 perkara ni, daripada banyak-banyak perkara tengok 12 perkara ni. Maka barang siapa yang berkehendak sembahyang, maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu, supaya sempurnalah sembahyangnya. Jadi nak sempurna sembahyang tu tengok kat 12 itu. Tapi yang sebenarnya kita nak sembahyang ni memang kita kena tengok semualah. Kita kena tahulah rukun dengan sunat. Mana perkara-perkara yang rukun, mana perkara-perkara sunat. Dalam ni dia nanti bagi tahu. Kita baca dulu sekali, nanti huraiannya itu di belakang. Maka 6 perkara, 12 perkara tu 6 perkara dahulu daripada masuk kepada sembahyang. 6 perkara sebelum sembahyang. 6 perkara sebelum sembahyang. Dan 6 perkara kemudian daripadanya, maksudnya dah masuk sembahyang. Dah masuk sembahyang. Sebelum masuk sembahyang dengan lepas masuk sembahyang. Sebelum masuk sembahyang apa dia? Wuduk apa semua tu sebelum masuk sembahyang lah. Lepas masuk sembahyang, masa masuk sembahyang apa dia? Takbiratul ihram apa semua tu. Masa masuk sembahyang lah. 6 perkara kemudian daripadanya pertama. 6 perkara 6 12. 6 sebelum masuk sembahyang, 6 dah masuk sembahyang. Jadi 12 semua. Ramai tetamu kita hari ni. Dia pun nak mengaji juga. Nak beritahu kita berkat ni duduk dalam majlis ilmu. Pertama ilmu. Pertama ilmu tentang sembahyang. Karena sabda Nabi SAW, saya baca dulu lagi dia ada huraian belakang tu. Karena sabda Nabi SAW, amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Jadi amal yang dengan ilmu lebih baik, walaupun sedikit, lebih baik daripada amal yang banyak tak tahu. Buat saja tak tahu.
Buat dengan tahu beza dengan buat dengan tak tahu. Buat dalam keadaan dia tak tahu. Kenapa beza? Contoh kita ambil contoh lah. Kenapa beza buat dengan tahu dengan buat dengan tak tahu? Contoh dia macam kita semayang. Kita semayang duduk belakang imam, kan? Kita duduk belakang imam. Jadi kita datang lambat, kita masbuk. Masbuk ni tak perlu habiskan bacaan Fatihah. Tak perlu habis bacaan Fatihah. Dia masbuk. Jadi masbuk ni tak semestinya rakaat yang pertama kita dengan imam saja, tak semestinya. Ni banyak kali ni tekan ni. Tapi saya duduk tengok ni, saya kadang-kadang mari juga semayang yang saya tak jadi imam pun saya datang juga. Saya tengok orang yang datang lambat, dia masbuk, dia nak habiskan juga Fatihah. Lepas tu tak sempat dengan imam. Tak sempat dengan imam. Rakaat tu dia tak sempat rukuk dengan imam. Qadar tamakninah tak sempat dengan imam. Bila tak sempat dengan imam, dia kena tambah rakaat, tapi tak tambah rakaat. Tu makna tak tahu. Nak buat tak tahu tapi rajin mari sembahyang. Bukan di sinilah, tempat lain tu. Rajin mari sembahyang. Jadi tu yang nak kena betulkan tu. Kan kita kena tahu, kita kena faham bahawa bila kita masbuk, kita tak perlu habiskan, tak perlu settle Fatihah, tak perlu habiskan Fatihah, tak perlu. Ikut imam ya. Jadi macam mana kita tahu kata kita masbuk ke tak masbuk? Kita ada masalah ke tak ada masalah baca Fatihah? Ada masalah? Tak ada masalah kan? Kita tak ada masalah baca Fatihah. Kenapa kita tak ada masalah? Sebab masa kita ihdinas siratal mustaqim, imam dah rukuk. Rakaat ketiga contoh. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baru ihdinas siratal mustaqim, kita baca elok ihdinas siratal mustaqim. Imam rukuk, kita kena rukuk. Jadi dia nak habiskan juga ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam rukuk, dia amin tu dia baru nak rukuk, imam dah bangun daripada rukuk. Jadi tak sempatlah baca Fatihah. Tak sempatlah rukuk dengan imam, qadar tamakninah tu tak sempat. Jadi bila tak sempat, walaupun dia rukuk, dia bukan tak rukuk, dia rukuk. Jadi bila dia rukuk, walaupun dia rukuk, tapi dia tak sempat rukuk dengan imam qadar tamakninah. Jadi dia kira dapat ke tak dapat rakaat tu? Dia kira tak dapat. Walaupun rakaat tu rakaat ketiga. Rakaat pertama dapat, rakaat kedua dapat, rakaat ketiga tak dapat, contoh. Jadi dia kena tambah balik. Assalamualaikum warahmatullahi, imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia naik lagi satu rakaat. Lagi orang tanya, pasal apa Tuan Haji, pasal apa naik? Tadi bukan Tuan Haji semayang sekali awal kan? Saya tak sempat baca Fatihah, saya tak sempat rukuk dengan imam masa rakaat ketiga. Tu buat dengan ilmu, tu semayang dengan ilmu. Macam juga kadang imam semayang lebih rakaat kan, imam semayang lebih rakaat. Itulah tak bagi tahu anak Dr. Gani. Haji tuan pengerusi pun tak tahu bila nak semayang. Jadi semayang lebih rakaat. Orang tegur subhanallah, imam tak dengar. Rakaat kelima baru dia dengar. Jadi ada orang ikut dia, ada orang ikut, ada orang tak ikut. Ada orang ikut, ada orang tak ikut. Ni semayang lebih rakaat ni. Mana boleh semayang lebih rakaat? Tapi dia tak tahu. Dia terlebih rakaat tu dia tak tahu. Dia tak tahu, dia maafkanlah. Jadi dia tak tahu. Bila dia tahu, dia dengar orang kata subhanallah. Dia pun duk berasa juga macam lebih. Ada orang kata subhanallah. Jadi masa dia rakaat kelima tu dia kena duduk terus. Walaupun dia berdiri ke, dia rukuk ke, dia kena duduk terus. Tahiyat akhir tu dia tak boleh meneruskan sembahyang dia. Kalau dia meneruskan sembahyang dia, dia batal sembahyang. Imam batal sembahyang kalau imam meneruskan sembahyang. Dia kira imam dulu.
Imam ni dia semayang lebih rakaat kelima. Makmum subhanallah subhanallah. Rakaat kelima baru dia dengar subhanallah. Jadi bila dia dengar subhanallah, dia faham kata, ni dah lebih rakaat ni. Dia silap ni. Jadi walaupun dia tengah berdiri ke, dia tengah rukuk ke, dia kena terus duduk, dia tak boleh meneruskan semayang dia. Kalau dia teruskan semayang, dia rukuk, dia iktidal, dia sujud, dia dah tahu dia teruskan semayang juga, batal semayang. Imam dulu. Jadi bila imam dia tahu, dia terus duduk tahiyat akhir. Lepas duduk tahiyat akhir, dia sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Kan wajib sunat sujud sahwi. Itu imam. Bagaimana dengan makmum? Makmum ada dua jenis. Satu yang tahu imam ni lebih rakaat. Dia tahu imam ni lebih rakaat, imam ni salah. Dia tahu imam salah. Jadi yang tahu imam salah pun ada dua jenis juga. Yang ikut imam, yang tak ikut imam. Kalau dia tahu imam salah, dia ikut juga imam, batal sembahyang. Dia tahu imam ni bangun untuk rakaat kelima. Dia tahu untuk rakaat kelima. Dia bangun juga ikut imam rakaat kelima. Dia kata imam memang kita kena ikut, ustaz kita kena ikut. Memanglah kena ikut, tapi kalau imam salah tak boleh ikut. Imam rakaat kelima ikut juga. Jadi ikut juga rakaat kelima. Dia pun bangun. Dia tahu tak kata imam rakaat kelima, dia tahu. Dia ikut naik tu, naik berdiri tegak, batal sembahyang. Pasal dia tahu imam salah, dia ikut. Yang pertama. Yang kedua, dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia pun duk confuse juga. Dia pun macam imam juga. Maklumlah duk belakang imam. Duk belakang imam. Jadi confuse juga duk belakang imam. Imam ke dia nak tegur lagi? Ustaz ni bagi tahu dah, kalau tegur, kalau kita salah tegur, kalau kita kata tu salah, batal sembahyang. Batal sembahyang. Silap tadi saya kata tegur imam tu maknanya dia kata subhanallah lah. Walaupun subhanallah tu macam dia tegur, tapi dia tak boleh niat tegur. Dia kena niat zikir, dengan niat tegur. Jadi orang yang dia tahu dan dia tak ikut, tak apalah, dia duduklah terus. Yang tak tahu tadi dia ikut imam. Bila dia ikut imam, dia tak tahu kata yang tu 5 rakaat ke 4 rakaat, 5 rakaat ke 4 rakaat. Imam duduk, dia pun duduk juga. Tak ada masalah lah. Sebab dia tak tahu, dia ikut juga. Jadi tak ada masalah lah. Jadi makmum ada dua jenis. Satu yang tahu, satu yang tahu, satu yang tak tahu. Kalau tak tahu, dia ikut imam tak apalah. Tapi kalau dia tahu, kalau dia tak tahu, kalau dia tak tahu ni, kalau dia tak tahu, lepas tu imam ni dah 5 rakaat, imam duduk terus, jadi dia duduk terus, okey lah, fine lah, okey lah, alhamdulillah kan. Tapi bagaimana kalau dia terus semayang? Sah ke tak sah semayang dia? Tak sah lah semayang kan, pasal dia tak ikut imam. Tak sah lah semayang. Tapi bagaimana kalau dia ingat 4 rakaat? Dia kata imam silap, yang tegur ni silap, macam mana? Yang tegur mana pula? Dia yakin. Jadi macam mana tu? Kalau dia yakin, tak ada masalah. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini kaedah dalam ilmu qawaid fiqhiyah. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Maksudnya kalau yakin kata imam ni salah, yang tegur pun salah, tak ada masalah. Itu yang kata dengan ilmu. Kita kena faham dengan ilmu. Macam juga qunut. Tapi di sini tak ada masalah qunut ni. Saya pergi Indonesia, saya ada kawan yang Muhammadiyah, ada kawan yang NU, dia panggil NU, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah ni sikit-sikit masalah qunut pun dia besar juga. Ya Allah, kita pun naik semak perut. Tapi di sini alhamdulillah lah. Kan? Tak ada lah sampai macam tu. Qunut ni masalah khilaf saja, masalah khilafiyah. Dia kata ustaz ni dalam Nasai, dalam Sunan Nasai, Imam Nasai tulis, salah seorang anak sahabat Nabi tanya sahabat Nabi ni,
aqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya dekat ayah dia, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pernah kunut? Ayah dia cakap innahu muhdath. Innahu muhdath tu dia tak faham makna apa innahu muhdath. Muhdath ni orang tak faham kata perkara yang buat-buat, perkara baru yang dibuat-buat, muhdath. Padahal muhdath tu banyak makna. Lepas tu kita tak boleh pandu satu hadis saja untuk terus bagi hukum. Dia kena kumpul, dia kena tengok hadis-hadis yang lain untuk mengeluarkan hukum. Satu hadis tak boleh. Jadi sebab tu kita tengok Imam Nasai ni dia mazhab apa? Dia mazhab Syafi'i, tapi dia ambil juga hadis yang macam tu letak dalam kitab dia, kitab Sunan An-Nasai. Jadi kita kena faham bahawasanya kitab hadis ni hanya mengumpul hadis-hadis. Jadi nak proses hadis-hadis tu jadi keluar sebagai hukum, itu kerja ulama. Sebab dia perlu kepada ilmu yang pelbagai nak faham hadis. Dia kena himpun, lepas tu dia kena tengok ayat Quran, hadis-hadis tersebut. Dia kena tengok sababu urudil hadis, sebab apa hadis tu bunyi macam tu, sebab apa macam tu. Lepas tu dia kena tengok pula ayat-ayat Quran, bukan terus boleh buat keluar hukum, tak boleh. Jadi kita alhamdulillah lah tak ada lah masalah macam tu. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita masih lagi faham, dan kita masih lagi ingat, kita masih lagi pegang bahawasanya kunut ini sunat. Maknanya Nabi SAW pernah sunat. Imam Syafi'i dia belajar dengan Imam Malik. Imam Malik tak kunut. Imam Syafi'i kunut. Imam Abu Hanifah sebelum Imam Syafi'i tak kunut. Imam Ahmad bin Hanbal dia belajar dengan Syafi'i. Imam Syafi'i dia belajar dengan Imam Malik. Imam Malik tak kunut. Imam Syafi'i kunut. Imam Ahmad bin Hanbal dia belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kunut. Dan dia tengok Imam Syafi'i kunut. Imam Malik bin Anas, imamnya orang-orang Madinah, tak kunut. Jadi dia himpun antara dua, dia kata aku ambil jalan tengah. Jalan tengah macam mana? Jalan tengah. Jadi aku kunut pun kunut, tak kunut pun tak kunut. Macam mana tu? Maknanya aku kunut ketika mana ada nawazil. Maksudnya ada masalah, ada apa-apa yang berlaku kat atas orang Islam, baru dia kunut. Dia panggil kunut nazilah. Bila ada peristiwa-peristiwa besar yang berlaku, mereka akan kunut. Kalau tak ada apa, tak buat kunut. Ikut Nabi SAW. Nabi, sebab mereka faham macam tu. Imam Syafi'i faham macam lain, Imam Malik macam lain. Jadi itu semua perbahasan-perbahasan yang memerlukan kepada penelitian-penelitian dan ilmu-ilmu yang lain juga, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu berdasarkan ilmu. Jadi kita ni ilmu kita setakat mana? Ilmu kita ni setakat yang kita boleh ambil daripada para ulama itu sudah mencukupi. Tak perlu kita bahas panjang-panjang, terutamanya dalam masalah dalil. Ada juga orang Indonesia tu, dia kata, mana kamu buat ini? Apa dalilnya daripada Rasulullah? Apa dalilnya daripada Nabi? Dalil-dalil ni tuan-tuan dan puan-puan, yang wajib ni dalam ilmu akidah saja, dalam ilmu tauhid saja. Kalau dalil ni wajib dalam ilmu fiqh, jenah, kita tak boleh buat apa. Orang perempuan tak boleh masuk. Kita tak boleh buat apa. Pasal apa? Pasal duk kerja hafal dalil, tengok dalil. Dan kalau tak tahu dalil tak boleh beramal kan? Kalau tak tahu dalil tak boleh beramal. Apa dalil basuh muka? Jadi tuan-tuan ambil semayang basuh muka. Apa dalil basuh muka? Tak hafal dalil. Tak hafal dalil macam mana basuh muka? Kalau nak perlu pada dalil lah. Apa dalil basuh kaki sampai ke buku lali? Apa dalil? Kalau tahu dalil basuh muka, apa dalil kata basuh muka tu daripada mana ke mana? Daripada min manbatis sya'ri sampai ke dagu ni. Apa dalil dia? Daripada anak telinga ke anak telinga, apa dalil dia? Nak kena tahu dalil. Sampai macam tu sekali ya? Sampai macam tu sekali tahu dalil. Dah kalau nak tahu dalil, tu yang tak wajib tahu dalil. Dalam fiqh tak wajib. Kita hanya ikut ulama cukup. Sebab itu taklif, satu kulfah, satu yang berat ke atas orang-orang macam kita, orang awam. Jadi kita hanya perlu ikut ulama yang ada dalam kitab. Sebab tu dalam kitab ni dia sebut aja, dia tak bagi hadis. Sebab tak wajib.
Tapi semua ini tuan-tuan dan puan-puan, pemahaman ini adalah daripada hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang telah diproses, yang ulama-ulama bentangkan pada kita supaya kita orang awam ni dapat beramal. Tu ilmu. Kedua, wudu. Kerana sabda Nabi SAW, jadi kita tengok wudu. Kerana sabda Nabi SAW, tiada sembahyang itu melainkan dengan tahur, melainkan dengan suci. Makna wudu itu untuk bersuci, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Ketiga, pakaian. Kerana firman Allah Ta'ala, khuzu zinatakum inda kulli masjid, ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid, yakni pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap sembahyang. Jadi kita kalau boleh macam tu, kalau boleh sembahyang ni ada pakaian yang khas. Sahabat-sahabat Nabi, mereka ada pakaian khas sembahyang. Yang ni apa ni, yang tu lah baju tidur, yang tu lah seluar tidur, yang tu lah juga sembahyang, kan? Kalau pergi kerja pun pakai smart-smart, kan? Kita pergi kerja pakai cantik-cantik, pakai smart-smart, tuck in, ada tie, kadang ada coat. Kenapa tak pakai baju tidur dengan seluar tidur pergi kerja? Itu pergi kerja, menghadap siapa? Menghadap manusia. Ini kan menghadap Allah Ta'ala. Jadi sepatutnya kena ada pakaian khas. Jadi sahabat-sahabat tu mereka mentakzimkan sembahyang, ada pakaian-pakaian khas mereka, pakaian khas sembahyang. Kita tengok kadang-kadang orang tua-tua kita dulu macam tu. Nenek saya, ayah saya sendiri pun ada pakaian khas dia nak sembahyang. Dia nak pergi jauh pun ada pakaian khas dia nak sembahyang. Pakai apa tu mak? Ada kain, melainkan kalau seluar tu seluar baru ke semua tu taklah. Kalau musafir. Tapi kalau duduk di rumah tu memang dia ada pakaian dia, pakaian khas. Kalau ayah kita lah, ayah kita dulu dengan nenek kita memang ada. Orang Kedah panggil wan, datuk tu panggil wan. Wan tu memang ada. Dia selalu pakai baju Melayu putih dengan kain pelekat, kain pelekat peti surat. Kain pelekat peti surat sekarang tak ada lah kain pelekat peti surat ni. Tapi Masya Allah, kain pelekat peti surat tu saya pakai, sedap sungguh. Bukan sedap boleh makan lah, sedap tu maksudnya lembut dengan sejuk semua cukup. Tapi sekarang dah tak ada lah kain pelekat peti surat. Keempat, memeliharakan waktu. Keempat, memelihara waktu. Kelima, menghadapkan kiblat. Keenam, niat. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amal itu dengan niat. Yang tu 6 yang di luar sembahyang. Maknanya sebelum masuk sembahyang lah. Ketujuh, ni masuk sembahyang. Ketujuh, takbiratul ihram. Kerana sabdanya tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Tahrimuhat takbir maksudnya haramnya takbir, haramnya dengan takbir, dan halalnya dengan salam. Apa makna haramnya dengan takbir, halalnya dengan salam? Apa makna? Maknanya bila kita masuk sembahyang, perkara yang harus kita buat, makan, minum, bercakap sebelum sembahyang, haram apabila kita takbir. Apa makna halal dengan taslim? Maknanya perkara yang haram tadi jadi halal apabila kita dah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kedelapan, berdiri. Kerana firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, berdiri dengan sembahyang. Kesembilan, membaca Quran. Kesepuluh, rukuk. Ke-11, sujud 2 kali. Ke-12, duduk tasyahud akhir. Habis 12, sujud tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Baik, kita tengok balik yang nombor 1 tadi, ilmu. Ni dia terang pasal ilmu. Adapun ilmu itu, dia terang balik ni. Yang tadi tu, nombor 1 tadi, 1 sampai 12 tadi, ni dia balik-balik. Adapun ilmu itu atas 3 wajah. Ilmu itu 3 wajah. Pertama, bahawa diketahui fardu daripada
Diketahui fardu daripada sunatnya, kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Kita fahamlah kat mana fardu dekat mana sunat tu, kan? Kat mana fardu dekat mana sunat. Tapi biasanya dekat mana yang orang confuse fardu dengan sunat. Fardu dengan sunat ni yang wajib lah, yang wajib dengan sunat. Yang wajib ni maknanya apa? Yang rukun lah, rukun sembahyang. Rukun sembahyang tu wajib. Biasanya dekat mana yang orang confuse? Tahiyat awal. Biasanya tahiyat awal. Biasa kalau imam tak duduk tahiyat awal, kalau di sini memang orang sini memang hebat-hebat lah, kan? Orang sini tahu semua. Imam tak duduk tahiyat awal, dia tak kata subhanallah, tak dengar. Tapi kalau imam duduk tahiyat 2 kali pun tak dengar juga. Bukan tak kata-kata, tapi slow. Jadi apa ni, tahiyat awal ni dia sunat apa? Dia sunat ab'ad. Apa makna sunat ab'ad? Sunat ab'ad ni maksudnya kita sunat buat, kita tinggal tak berdosa, dan kalau kita tinggal tidak membatalkan sembahyang. Kita sunat buat, maknanya kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggal tidak membatalkan sembahyang, tak berdosa. Dan juga kita sunat sujud sahwi. Tu beza dengan sunat hayat. Dia ada 2 sunat dalam sembahyang tu, sunat ab'ad dengan sunat hayat. Sunat ab'ad kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal sunat sujud sahwi. Sunat hayat kita buat dapat pahala, kita tinggal tak sunat sujud sahwi. Tu beza dia tu je. Jadi sunat hayat tu apa antaranya? Antaranya ialah angkat takbir ni. Allahu Akbar ni angkat tangan ni. Angkat tangan ni sunat ni. Kalau mari-mari Allahu Akbar kan. Kalau pergi Oman lah, kalau tuan-tuan pergi Oman boleh tengok. Dia berjalan dalam masjid. Dia berhenti tu Allahu Akbar. Tangan tak angkat. Jalan kan. Jalan lah berhenti. Allahu Akbar. Tu kira takbir tu. Angkat tangan ini pun tak, qiyam pun tak. Itu di Oman lah. Betulan saya pernah di Oman tu, pernah lah ikut satu haflah takharruj. Dia punya graduation day dia punya hari graduasi dia. Kebetulan masa tu ada menteri dia pun datang. Menteri dia pun pakai, satu dia pakai khanjar tu, pakai pisau. Semayang semua macam tu. Kita pun ikut juga lah, kan? Kita pun semayang tak takbir. Orang semua tak takbir, tak nak takbir kan? Ikutlah belakang menteri jadi imam. Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar tu dia tak angkat tangan. Allahu Akbar ya. Lepas tu bismillah pun tak. Allahu Akbar, diam sah. Lepas tu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, baca pun masya-Allah, kan? Kita pun Allahu Akbar. Lepas tu lah sekali Arab tanya saya, macam mana kamu sekarang ni dah jadi mazhab kami ke? Dah masuk mazhab kami ke? Dia orang tu mazhab ibadi. Dah jadi mazhab kami ke? Saya kata takbir tu saya tak cakap lah pasal mazhab. Saya kata takbir tu sunat saja, angkat tangan. Yang penting kita kata Allahu Akbar. Takbir wa takbir bermakna Allahu Akbar. Laisa raf'al yadain, bukan angkat 2 tangan ni. Takbir. Kita terang lah kat dia. Dia faham lah, tak apa lah. Macam Imam Syafi'i juga, pernah satu ketika Imam Syafi'i dia melawat, dia ziarah kepada Imam Hanafi. Jadi bila ziarah ke maqam Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, diminta supaya Imam Syafi'i ni jadi imam sembahyang subuh. Imam Syafi'i jadi imam sembahyang subuh. Jadi masa dia sembahyang subuh, dia tak baca qunut. Sedangkan dalam mazhab dia sunat ab'ad, sunat mana baca qunut, dia tak baca qunut. Sembahyang di maqam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mazhab dia tak sunat baca qunut. Habis sembahyang, murid Imam Syafi'i tanya dia,
wahai tuan imam, kenapa kamu tak baca qunut? Sedangkan bukankah qunut itu sunat? Aku tak baca qunut sebab menghormati sahibu hadzal maqam. Sebab aku menghormati tuan maqam ini. Maknanya dia hormat kepada pandangan Imam Abu Hanifah. Macam Syekh Sudais juga. Syekh Sudais, tahu? Syekh Sudais lah, Imam Masjidil Haram, Abdul Rahman As-Sudais. Dia Basir, dia ingat semua nama qari ni. Sebab nama dia pun nama qari. Abdul Basir Abdul Samad, nama qari besar tu. Abdul Basit Abdul Samad. Jadi apa ni, Syekh Sudais, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, dia mari, dia doktor, Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais. Dia mari di Malaysia, orang bagilah dia semayang, orang bagilah dia jadi imam. Dia jadi imam baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di Masjidil Haram sana tak baca bismillah, ataupun dia bismillah sir, bismillah pelan. Dia mari sini semua dia baca, dia yang dia jadi imam semua dia baca bismillah kuat. Apa orang Malaysia duduk di Malaysia baca bismillah pelan? Orang apa ni masjid Mekah pun mari sini baca kuat. Jadi dia faham lah, faham apa? Faham realiti Malaysia ni. Dan dia hormatlah mazhab Syafi'iyah, macam tu lah kita sepatutnya. Kita hormat pandangan orang lain tu, kita hormat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kena faham antara yang fardu dan sunat. Yang fardu itu kita nak faham macam mana? 13 rukun tu lah. 13 rukun tu, rukun semayang tu, yang 13 itu yang kita nak kena faham dulu. 13 rukun tu apa? Yang pertama niat. Yang kedua berdiri betul. Yang ketiga apa dia? Baca Fatihah. Yang keempat rukuk. Yang kelima i'tidal. Rukuk berserta tamakninah. I'tidal berserta tamakninah. Sujud, dua sujud berserta tamakninah. Duduk antara dua sujud berserta tamakninah. Kan? Lagi apa lagi? Berapa dah tu? Berapa dah tak kira? Baca tahiyat akhir. Selawat atas Nabi dalam tahiyat akhir. Salam yang pertama. Betul tak? Betul tak Cik Ustaz? Lepas tu last sekali tertib. Last sekali tertib. Tertib tu maknanya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jadi yang tu, yang 13 tu yang kena faham. Jadi ada orang semayang, dia tak duduk istirahat. Tak duduk, tak julusul istirahat. Tidak ada julus istirahat. Apa makna julus istirahat? Maknanya kan dia nak bangun daripada rakaat pertama, nak bangun ke rakaat kedua tu. Lepas sujud yang kedua, nak bangun ke rakaat yang kedua. Dalam rakaat pertama, sujud yang pertama, duduk antara dua sujud. Sujud sekali lagi, kemudian nak bangun untuk rakaat kedua. Antara sujud dengan bangun untuk rakaat kedua tu, dia ada satu duduk, nama dia duduk istirahat. Julusul istirahah. Duduk istirahat, duduk berehat. Duduk berehat maksudnya kita duduk seperti mana kita duduk antara dua sujud, tapi lebih pendek. Kan kita duduk antara dua sujud, kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Yang ini kita duduk tak baca apa, cuma kita duduk sekejap saja. Dia panggil julus istirahah. Ada orang tak julus istirahah. Maknanya apa tak julus istirahah? Dia bangkit terus, bangun terus. Kan? Bangun terus untuk rakaat kedua. Macam mana, apa? Apa hukum sembahyang dia? Sah lah. Ni boleh jadi saksi nikah ni. Sah. Ada brand ke? Jadi apa ni, julus istirahat maksudnya duduk istirahat. Jadi sah lah, pasal duduk istirahat tu bukan rukun, sunat saja. Tak duduk apa. Bagaimana dengan orang semayang? Dia semayang, dia sujud, tapi tak sempat kata subhanallah. Sujud macam terpatuk ayam, top naik balik. Sah ke tak sah? Kenapa tak sah? Pasal tak ada tamakninah. Tak ada tamakninah. Jadi kalau tuan-tuan kita semayang dengan orang macam tu, jadi kita nak buat macam mana? Mufaraqah lah. Kan tak sah semayang dia, habis lah. Takkan kita nak ikut lagi.
Macam mana? Jadi imam, tolak dia? Tak payahlah tolak. Sekejap lagi bertumbuk pula susah. Jadi macam tu lah. Maknanya kita faham antara rukun dengan sunat-sunat tu. Jadi kalau kita faham sunat-sunat hayat tu banyak kita dah baca dah sebelum ni kan. Jadi boleh tengok balik lah dia punya tu apa, teks dia tu. Kerana bahasanya sembahyang itu tiada sah melainkan diketahui akan kaifiatnya. Keduanya diketahui barang yang ada pada wuduknya. Ni pun nak kena hurai juga, panjang juga ni. Daripada fardu dan sunat, maka demikian itu syarat pula sah wuduknya. Tentang wuduk ni, tentang wuduk ni pertama kita kena faham bab air dulu. Air mustakmal dengan air mutlak. Air mustakmal dengan air mutlak. Jadi boleh dah ambil sembahyang dengan air mustakmal? Tak boleh lah. Dia air mustakmal ni apa? Mustakmal ni makna apa? Maknanya air yang telah digunakan. Jadi apa makna air yang telah digunakan? Ada kadang-kadang kita tengok orang perempuan lah, dia tahan-tahan air, anak ke cucu ke duk main kapal terbang lepas tu dia bawa mainan, dia pergi celup kan, lepas tu buat pula kapal terbang masuk dalam tu pula kan, landing air tu, terbang pula. Dia kata, ya Allah, pasal apa ni buat ni, habislah jadi air mustakmal. Jadilah air mustakmal tu. Yang tu tak jadi air mustakmal. Budak tu celuplah macam mana pun, rendamlah muka dia macam mana pun, tak jadi air mustakmal selama mana air tu tak berubah. Air tu tak cukup 2 kalah. Tak cukup 2 kalah pun tak ada masalah, masih lagi dikira air mutlak. Jadi air mustakmal ni bila masa dia jadi air mustakmal, bila masa dia jadi air yang telah digunakan daripada air mutlak? Air basuhan wuduk daripada anggota-anggota wuduk yang wajib. Basuhan wuduk yang pertama itu kalau masuk balik, itu yang jadi air mustakmal. Contoh macam mana? Contoh macam ambil semayang. Ambil air semayang kan, kita kolah kita tak cukup. Biasanya macam tu lah, rumah taman ni biasanya kolah tu tak cukup 2 kolah kan. Kolah kita tu tak cukup 2 kolah. Dia 2 kolah tu apa, 16 liter kan? 16 liter lah, lebih kurang 16 liter. 16 liter. Ya? Lebih lagi. 16 galen. 16 galen tu berapa liter? 16 galen berapa liter tu? Kali 3 48 liter. 48 liter. Jadi 48 liter. 16 galen bukan 16 liter. Masak. Jadi 48 liter. Jadi yang duk ada tu apa? Yang duk ada 16 liter. 16 liter dengan 14. Jadi tak cukup lah 2 kalah. Jadi bila tak cukup 2 kalah, bila ambil air basuhan pertama, air basuhan pertama tu masuk balik kan, air basuhan pertama anggota-anggota yang wajib. Apa anggota yang wajib? 4. Yang pertama muka, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga kepala, yang keempat kaki sampai buku lali. Kalau hidung, basuh hidung yang pertama, basuh tangan macam ni yang pertama, basuh tengkok yang pertama, yang tu tak kira. Anggota-anggota basuhan daripada yang wajib saja. Yang wajib muka, tangan sampai siku, kepala dengan kaki sampai buku lali. Yang ni saja. Basuhan pertama kalau masuk balik dalam tong tu kan, dalam kolah tu yang tak sampai 2 kolah tu, yang tu air tu semua jadi air mustakmal. Mana tak boleh guna dah. Dia basuh, dia ambil basuh muka yang pertama, semua air tu masuk balik dalam tu. Air tu dah tak boleh guna dah untuk ambil wuduk, kena ambil air lain. Adapun kalau dia masuk kan, dia basuh, tapi ada dalam nitik sikit-sikit, tak apa. Percikan-percikan tak apa. Itu tak ada masalah. Tu kena faham juga antara yang wuduk lah, yang penting wuduk tu. Kemudiannya had-had anggota wuduk. Macam mana kalau orang tengah ambil wuduk,
Tengah-tengah ambil wuduk, tengah ambil basuh tangan sampai siku, tiba-tiba air habis. Alhamdulillah lah kita di sini tak jadi macam Selangor lah. Tu baik orang Perak lah. Kan? Tengah-tengah ambil, rupanya rumah menteri besar je air hantar air. Tu boleh mandi kolam lah. Allah Akbar. Jadi apa ni, macam mana kalau kata sampai ke siku je, kan, dia ambil sampai siku, lepas tu lagi mari di belah Perak dia sambung, basuh pula tangan sebelah lagi, basuh kepala, basuh kaki. Sah ke tak sah? Sah. Jadi sebab apa? Ya. Ya. Dah bukan kering. Dia kering tu dia panggil, dia kalau tak kering tu dia panggil al-mualat. Al-mualatu, al-mualah. Al-mualah tu maksudnya berturut-turut, ambil berturut-turut, maksudnya tak kering lagi dia ambil lah. Itu sunat dalam wuduk. Sunat saja. Jadi kita sunat lah. Kita basuh muka kita tu ada lagi air, tak kering lagi, kita basuh tangan pula. Itu sunat. Kalau kita basuh muka kering dah, lama dah, duk sembang pula, tengok gambar Hindi pula. Lepas tu mari pula basuh tangan, kan? Lepas tu baru habis kering dah basuh tangan tu. Yang tu boleh sah wuduk tapi tak dapat pahala sunat. Sunat berturut-turut dalam membasuh anggota wuduk. Wuduk sah. Wuduk sah lah selagi mana dia tak kentut. Kalau basuh-basuh muka tengok gambar Hindi kentut, lepas tu basuh tangan lah, tak boleh lah. Kena ambil awal balik lah. Ya. Dia memang kena niat lah. Dia niat daripada awal lah. Dia niat masa dia ambil wuduk tu. Dia niat untuk berwuduk. Niat basuh muka. Niat ambil wuduk. Dia niat ambil wuduk masa bila? Niat ambil wuduk masa basuh muka. Masa air tu sampai ke muka dia niat. Jadi bila dia niat ambil wuduk, lepas tu dia ambil sampai habis. Ambil wuduk tu sampai habis. Boleh. Lafaz niat tu tak apa, lafaz saja. Niatlah mati. Nafas tak wajib. Nafas tu pun sunat saja. Bismillah. Bismillah tak wajib. Tak. Dia macam ni. Dia memang ada hadis. Alladhi la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau kama qala. Siapa yang buat satu amalan tak mula dengan bismillah, maka amalan dia tu terputus. Tapi yang itu tu sunat saja, masuk dalam sunat berwuduk. Kita sunat masa kita berwuduk tu kita sebut nama Allah. Kita sebut dah bismillahirrahmanirrahim ke, ya hayyu ya qayyum ke, ikutlah sebut nama Allah. Yang penting sebut nama Allah. Disebut nama Allah dalam berwuduk itu sunat. Jadi kalau tak sebut, dia macam ni, dia kalau tak sunat dia jadi makruh. Contoh macam kita sunat basuh tangan 3 kali. Sunat basuh tangan 3 kali. Kita basuh 2 kali. Sah tak wuduk? Sah wuduk, tapi makruh. Basuh tangan tapi makruh. Sebab apa? Sebab bukan 3 kali. Bukan sunat. Macam tadi juga. Sepatutnya sebut nama Allah, tapi tak sebut nama Allah. Dia kata nak sebut macam, Ustaz, saya ambil wuduk dalam tandas. Tandas pun ada perbahasan ulama juga. Kalau ikut guru saya pun ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Tapi saya pakai yang kata boleh lah. Yang kata boleh. Boleh macam mana? Contoh lah. Kan biasanya dalam rumah kita di taman ni, dia jamban tu, jamban nak senang sebut, jamban senang. Tandas ni payah. Dia tak berapa nak feel. Jamban senang. Sebut jamban.
Jadi kok jamban tu lah kan. Sini kok jamban tu, mangkuk jamban. Mangkuk jamban tu. Jadi mangkuk jamban tu, tak payah sebut mangkuk pun. Kok lah senang. Jadi mangkuk jamban tu. Mangkuk jamban tu, jadi mangkuk jamban tempat kita berak tu. Senang cakap sebut macam tu lah. Jadi minta maaf lah. Ni dalam kuliah lah boleh sebut macam tu. Kalau luar janganlah sebut macam ni. Jadi mangkuk jamban tempat berak tu, yang tu saja jamban. Kan kalau jamban yang bertinggung tu, kalau jamban bertinggung tu kan dia jamban bertinggung tu dia ada yang rendah dengan tinggi. Dia jamban bertinggung tu dia tinggi. Lepas tu pipe tu dia belah sini dah jadi rendah. Kan? Pipe tu rendah. Jadi pipe tu yang rendah itu, yang tu dah bukan jamban. Yang jamban tu yang dah bukan mangkuk dah, yang duduk tinggung tu. Yang duduk tinggung tu. Yang lantai tu. Yang ada kan, yang ada macam bilik air kita pun. Kan? Dia ada yang dia ada dua. Yang tinggi dengan rendah. Yang kali kena pakai ni LCD ni. Jamban kena pakai LCD. Jadi apa ni, dia kan ada jamban tu. Bila kita masuk bilik air, jamban, tempat jamban tu, ni bukan tandas duduk, tandas cangkung dulu. Tandas duduk bertinggung. Duduk mencangkung. Bertinggung bukan, salah. Betul. Susah. Cangkung pun tak berapa nak ni. Tak berapa nak sedap sebut. Tinggung sedap. Yang duduk bertinggung, yang duduk bercangkung. Yang duduk canggung pula. Yang duduk bertinggung tu kan, dia ada yang tinggi dengan rendah kan. Ada tinggi sikit, lepas tu lantai yang satu rendah. Yang rendah tu bukan jamban. Jadi di situ boleh ambil air wuduk. Ikut guru saya lah. Syekh Arab pun ada duit yang cakap macam tu. Yang guru bahasa Melayu pun ada, Ustaz Ali Haji Ahmad tu antara orang ahli yang tahu fatwa negeri Kedah juga. Tapi Syekh Nuruddin kata tak. Syekh Nuruddin kata semua ikutlah. Siapa nak ambil yang Syekh Nuruddin boleh. Siapa yang nak ambil guru saya yang Arab pun ramai yang kata yang tu, yang jamban ni hanya yang itu saja. Yang tinggi tu. Jadi yang rendah tu bukan jamban. Jadi sebab tu kita yang rendah tu, maknanya kita nak ambil wuduk kan, dia ada satu pipe lagi yang rendah ni kan. Jadi kita ambil di sini, maknanya yang ni bukan jamban lah. Jadi kita boleh sebut dalam nama Allah. Tapi bukankah dalam bilik air? Dalam bilik air tu macam mana? Yang kata dalam bilik air tu macam mana? Bilik air semua bilik air. Tapi tempat untuk berak tu yang tu saja. Dia jamban ni tempat untuk berak, yang tu yang tak boleh sebut nama Allah. Adapun tempat lain itu boleh sebut nama Allah. Yang tu mak. Dulu masa zaman dulu rumah dulu macam tu. Dia jamban dia tu, dia letak tabir ataupun dia letak pintu lain. Ada pemisah. Tapi sekarang ni tak ada. Jadi kita pakailah yang menyenangkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala suka kamu ni mudah, tak suka yang susah. Jadi kita ambil yang mudah lah. Jadi itu tentang wuduk lah. Jadi kita faham juga yang wuduk pun macam tu juga, yang wajib dengan yang tak wajib. Yang wajib dengan yang sunat, kan, air mutlak dengan air musta'mal. Kadang-kadang air kita, air ni dia kan tak ada air, tiba-tiba ada air, keluar air yang warna tanah. Air tu boleh ambil wuduk ke tak? Ramai orang tak ambil wuduk, pergi tayamum, padahal air tu boleh. Jadi sah tak tayamum? Tak sah tayamum sebab ada air. Tapi air tu warna tanah. Air tu warna tanah, bau besi, bau tanah. Boleh tak jadi tak air mutlak? Masih dikira air mutlak. Kena basuh muka lah kalau ada dah kan.
Tak apalah, lepas tu lap pun boleh, walaupun makruh lelap tetapi boleh lelap. Nak buat macam mana? Keduanya diketahui barang yang ada pada wuduknya daripada fardu dan sunat, maka demikian itu syarat pula sah wuduknya. Dan ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan. Dan ketiga, mengetahui akan tipu daya syaitan. Kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan ketiga, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada nak tanya apa? Ya. Itu seri solat asar dekat masjid tu. Masa dekat tempat imam tu sujud. Masa dia bangun untuk duduk duduk sujud. Tapi kita orang dan kita macam tu, dia tak duduk sujud. Tiba-tiba dia salam. Duduk antara dua sujud tu dia bagi salam. Mungkin dia baca tahiyat. Dia sujud berapa kali? Dia sekali. Tak boleh lah, tak sempurna lah. Sujud kan dua sujud. Dua sujud tu kan rukun. Dia rukun ni tuan-tuan dan puan-puan. Rukun ni dia tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Rukun mesti ganti dengan rukun balik. Contoh kata ada berlaku ni, bukan tak ada. Di seberang sungai sana. Seberang sungai sana di Brazil. Imam tu dia lupa rukuk. Dia tak rukuk. Tapi dia mengaji. Adalah ustaz daripada Taman Benam juga sama pergi aja. Bukan imam tu dia mengaji lah, dia faham lah, tapi bukannya ustaz, dia bukan ustaz lah. Dia jadi imam masa tu. Tapi dia tak rukuk, dia lupa rukuk. Waladhdallin amin. Lepas tu dia baca surah lama tu, dia sujud tu, dia tak rukuk. Lepas tu dia buat macam biasa lah. Masa dia sujud tu ada orang sebut subhanallah, tapi dia tak perasan. Lepas tu dia sujud, orang lain pun ikut semua, sujud apa semua. Ni masa ni rakaat kedua, ikut apa semua, habis bagi salam. Lepas tu dia baru astaghfirullah. Orang kuih dia, Tuan imam tadi tak baca, tak rukuk rakaat kedua. Rakaat kedua saya tak rukuk. Dia pun ingat balik. Jadi dia bangun terus. Dia rukuk. Bangun terus rukuk, buat balik macam biasa. Sambung pada rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat sampai habis. Sah ke tak sah sembahyang? Sah lah. Tapi kalau dia yakin tak dia buat. Yakin dia buat tak apa. Kalau kata semua 10 orang makmum kata dia tak rukuk, tapi dia kata dia rukuk, menang dia lagi. Pasal dia sendiri keyakinan dia. Dia dah beri salam. Dia beri salam. Yalah, kena beritahu lah Tuan tadi, kita jangan ikut dia. Dia tak sujud tu, dia terus baca tahiyat, kita jangan ikut dia. Kalau kita tahu tak dia tak sujud yang kedua, kita tahu kita kena sujud. Kita jangan ikut imam. Kalau kita ikut imam salah, kita tahu imam salah, kita ikut, kita batal sembahyang. Jadi kita boleh kata subhanallah, niat zikir kata subhanallah. Kalau dia perasan, dia sujudlah. Kalau dia tak perasan, dia tak sujud, kita sujud. Dan kita selesaikan sembahyang, mufaraqah lah daripada imam tu. Kita selesaikan sembahyang kita. Lepas daripada sembahyang nanti kita bagi tahu dia balik. Ada kata tak, saya sujud 2 kali, saya yakin. Tapi dalam hati dia tak tahu yakin ke tak yakin. Kan? Ya. Ya. Kena tunggu lah. Kok dia sujud? Kena tunggu. Baru kita sujud. Kalau kita tunggu, dia pun kadang-kadang dia fikir juga, makmum kata subhanallah ni pasal apa? Kan? Dia duduk teringat ikan apa semua, tak beli lagi. Kan nak buat kenduri apa. Jadi itu susah je tu. Jadi tunggulah kita betul-betul confirm kata dia salah. Baru kita tak ikut dia. Kita tak tahu dia salah tak ikut, macam mana? Payah. Kan? Tunggulah sekejap. Sabarlah. Nak buat macam mana? Wallahu a'lam bissawab.
InsyaAllah rasanya sekadar itu saja yang dapat disampaikan untuk kali ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya silap, saya mohon banyak-banyak ampunan maaf. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.